Okey, hai. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam hormat. Saya Nizam Malik dan sekarang kita berlangsung secara live di Facebook page Nizam Malik. Selamat malam. Apa khabar anda semua? Harap anda semua berada dalam keadaan sihat sejahtera di mana sahaja anda berada. Okey, dan ini adalah sesi julung-julung kali saya buat Facebook Live, okay, pada waktu malam. Okay, jadi saya nak tengoklah siapa yang bersama dengan saya dalam sesi live pada malam ni. Kalau anda sedang menonton, anda boleh say hi dekat ruangan komen. Anda boleh komen lah apa-apa yang anda nak komen dekat ruangan komen. Berinteraksi dengan saya pada malam ni, okay? Alright, so malam ni kita nak buat sesi Q&A saham with TNM. Kita nak borak-borak secara live. Okay, kalau anda ada sebarang soalan berkaitan dengan saham, apa sahaja perkara yang anda nak tanya, okay, anda boleh tanya dekat ruangan komen. Okay, nanti saya akan cuba jawab soalan-soalan anda lah. Okay, alright. So saya nak tengok dulu siapa yang bersama dengan saya. Cuba respon dulu dekat ruangan komen. Dengar tak suara saya dengan jelas? Okay, dah lama saya tak live pada waktu malam. Saya rasa last saya live malam tahun 2021 kot. Tahun ni saya tak live kot malam. Okay, saya cuma live siang saja. Okay, alright. So kita tengok dulu siapa yang bersama dengan saya. Kita ada Syahrin A. Razak, Muhammad Rohaizat, Otai Malaya, salam tuan. First, alright. Kai Kai, Assalamualaikum TNM. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kai Kai ni tanya dekat ruangan Facebook Messenger, Tuan Nizam tak buat live ke? Kenapa saya tertunggu-tunggu? Kan? Ada yang saya tengok ni. Salam tuan, sekarang tuan dah tak buat live kat Facebook. Setiap hari saya tunggu, dah tak ada ke? Okay, right. So malam ni insyaAllah, okay, khas untuk Kai Kai. Okay, saya live malam ni. Okay, almaklum, sibuk sikit. Saya beberapa hari kebelakangan ni, dalam minggu yang lepas juga saya agak sibuk. So ada pelbagai urusan yang melibatkan saya. Okay, jadi saya tak dapat nak go live. Okay, jadi malam ni lah saya nak bersama dengan anda semua. Okay, hopefully dapatlah membalas balik sesi Facebook live yang saya tak sempat nak buat. Okay, alright. Mulyadi Ismail, Syahrin A. Razak, lama tuan tak live malam. Betul tu, malam saya dah tak buat live lagi dah. Okay, cuma malam ni saya berkesempatan, saya ada masa sikit sebab saya baru je habis sesi personal coaching bersama dengan salah seorang student saya untuk package VIP Premier Saham Mastery 2.0. Okay, jadi bila saya dah habis sesi tu dalam pukul 9 suku tadi, saya rasa why not saya spend time sekejap untuk go live, okay, dan borak-borak dengan anda berkaitan dengan saham. Okay, so kalau anda ada sebarang soalan berkaitan dengan saham yang kalau boleh nak tanya saya direct, okay, anda tanya dekat ruangan komen. Okay, dan kalau saya boleh jawab, saya akan cuba jawab soalan-soalan anda. Okay, alright. Kai Kai, menunggu live beberapa hari tapi tak ada. Okay, right, insyaAllah. Saya last saya live hari Jumaat lepas kot. Hari Jumaat lepas, masa lepas solat Jumaat. Okay, right, jadi masih adalah live saya minggu lepas. Okay, alright, dan hopefully minggu ni kalau tak ada aral saya akan go live setiap hari Isnin sampai hari Khamis pukul 12 tengah hari. Okay, insyaAllah. Okay, kita cuba live lagi. Okay, alright. Damia Halim, Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wan Junainah, Wan Ali, ni student saya ni. Alright, Siti Fatimah, adakah sekarang masa yang sesuai untuk average down? Okay, alright. Soalan yang selalu juga bermain di fikiran oleh ramai orang lah. Okay, so adakah sekarang waktu yang terbaik untuk average down? Sebenarnya dia bergantung kepada setiap orang. Okay, setiap orang berbeza-beza. Okay, sama ada nak buat average down ataupun tidak. Okay, so saya dah cuba jawab soalan ni. Okay, so kalau anda ada soalan, anda tanya dekat ruangan komen. Okay, kita borak-borak santai lah malam ni. Boleh ke boleh? Dan kalau anda sedang menonton, bantu saya klik button like dan love dan juga klik button share. Okay, supaya lebih ramai lagi rakan-rakan kita boleh join sesi live malam ni. Okay, alright. So adakah sesuai untuk kita average down pada waktu sekarang? Sebenarnya bergantung kepada strategi anda. Okay, so kalau strategi, kita ada dua strategi. Okay, so saya nak buka whiteboard lah sikit. Okay, kita nak
belajar saham sikit malam ni. Belajar saham secara santai. Okay. So ada dua cara jana wang dari saham. Okay. Yang pertama adalah melalui dividen. Okay. Melalui dividen. Tak cantik lah. Saya okay, dua cara jana wang dari saham. Yang pertama melalui dividen. Okay, dan yang kedua melalui capital gain. Capital gain. Okay, right. So ada dua cara jana wang dari saham. Yang pertama melalui dividen, yang kedua melalui capital gain. Okay, jadi sama ada kita nak average down ataupun tidak pada waktu-waktu sekarang ketika pasaran saham jatuh, ketika harga saham menjadi murah rendah ni kan, adakah sepatutnya kita average down? Dia come back to this dua persoalan terlebih dahulu. Satu persoalan ni iaitu anda beli sesuatu saham tu untuk dividen ke untuk capital gain? Kalau anda beli saham tu untuk dividen dan company tu masih lagi menjalankan perniagaan menguntungkan, syarikat tu masih lagi memberikan dividen secara konsisten, maka apabila harga saham dia jatuh dan murah, itulah waktu masa kita nak collect membeli saham tersebut pada harga yang lebih murah supaya kita dapat average down, tarik harga yang kita pernah beli tinggi sebelum ni turun ke bawah. Okay, dan jumlah unit saham kita bertambah. Okay, jadi that's why kalau anda ada game plan untuk dividen, okay, waktu macam masa-masa sekarang ketika bearish ni memang sesuai untuk kita average down. Okay, jadi anda kena faham dulu apakah strategi yang anda gunakan dalam setiap pembelian saham anda. Okay, so ini yang pertama. Yang kedua adalah capital gain. So capital gain pula, okay, kalau kita nak beli saham untuk target capital gain, okay, iaitu kenaikan harga saham. Okay, manakala sekarang waktu adalah ketika bearish, banyak majority counter saham jatuh, okay, dan dia berada pada paras-paras yang rendah. Okay, so persoalan pertama adalah adakah sepatutnya kita beli saham pada waktu sekarang? Okay, kita hanya beli saham untuk capital gain kalau dia ada buy signal dari segi technical analysis kita. Kalau dia ada buy signal dari moving average, MACD dan sebagainya, dan kita dah buat trading plan, barulah kita boleh beli sesuatu saham. Jadi kalau ketika pasaran saham bearish, okay, ketika pasaran saham bearish dan saham yang kita kaji tu tidak ada buy signal untuk permulaan uptrend, tak boleh nak set up trading plan, tak payahlah beli. Itu point yang kena faham tentang capital gain. Okay, so capital gain adalah kita kena beli ikut signal. Ada buy signal baru beli. Tak ada buy signal jangan kacau. Tak payah sibuk nak beli kalau tak ada buy signal dari segi kajian saham kita. Okay, dan of course mesti buat trading plan setiap kali kita beli saham. Jadi ketika pasaran saham bearish, tidak ada buy signal, semua sell signal, moving average sell signal, MACD super sell signal. Okay, so jawapannya tak payahlah beli. Kenapa nak beli kalau tak ada buy signal, betul tak? Okay, dan kenapa nak average down kalau dia tengah berlaku sell signal semuanya? Okay, sebab saham yang kita target untuk capital gain, untuk kita trade, dia mestilah ada buy signal yang ada petanda saham tersebut nak bergerak naik ke atas. Ada setup permulaan uptrend. So, persoalan ni kena dijawab terlebih dahulu, sama ada kita nak average down ke, kita nak beli saham ke, pada waktu-waktu bila pun, kita kena jawab based on kajian saham. Masalah ramai orang adalah dia tak buat kajian saham. Ataupun dia tak reti buat kajian saham, dia tak mahir kajian saham. Jadi dia tanya orang, dia suka tanya orang sekarang sesuai tak beli. Okay? So tanya orang ni sesuai ke tak, tanya si Fu ni sesuai ke tak. Dan dia mengharapkan mendapat satu jawapan yang paling tepat untuk beli saham. Dan itulah kesilapan ramai orang sebab nombor satu, tak ada siapa tahu yang pasaran saham yang bearish akan berapa lama bearish. Okay, bilakah setup permulaan uptrend, tak ada siapa tahu, melainkan kita buat kajian, okay, dan kita berada ketika waktu signal tersebut berlaku. Okay? Jadi anda kalau nak jadi seorang pelabur dan trader saham, anda kena buang mindset nak tanya pendapat orang. Anda kena buat kajian anda sendiri dan jawab persoalan-persoalan anda tu based on kajian saham anda. So ada orang cakap, Tuan Nizam, saya tak reti buat kajian saham. Tak reti kena belajar. Okay? Sebab itulah bila tak ada ilmu, tak reti buat kajian saham, kita tak akan dapat jawapan kepada persoalan-persoalan kita. Okay, so kena buat kajian saham
barulah kita akan dapat jawapan. Okey, dan tak ada orang akan buat kajian saham untuk kita. Kitalah kena buat kajian saham sendiri, dan setiap orang pun masalahnya dekat luar sana macam-macam cara buat kajian saham. Masing-masing ada indikator pilihan masing-masing, masing-masing ada cara masing-masing. Jadi tak mungkin anda akan dapat jawapan yang definite bila anda pergi tanya pendapat-pendapat orang. Setiap orang akan ada pendapat dia masing-masing. Okay, so ada orang bila pasaran saham jatuh, dia kata pasaran saham tak bagus. Ada orang bila pasaran saham turun, jatuh, bearish, dia kata inilah peluang. Jadi bila anda tanya pendapat-pendapat orang, dia akan buatkan anda lagi confused, lagi takut nak terlibat dalam saham. Jadi lebih baik anda fokus kepada kajian saham anda sendiri dan jawab persoalan anda. Itulah rule sekiranya kita nak jadi seorang pelabur dan trader saham. Faham ke faham ni? Kalau faham, cuba komen faham. Okay, so satu jawapan, okay, saya telah jawab untuk soalan daripada siapa tadi? Soalan daripada Siti Fatimah. Puan Siti Fatimah, adakah sekarang masa yang sesuai untuk average down? Bergantung kepada counter saham yang anda beli, bergantung kepada strategi yang anda gunakan, perancangan anda macam mana. Okay? Jadi that's why anda kena tahu apa yang anda buat dalam pasaran saham ni. Okay? Alright. Ku Muhammad Yazid, tadi saya ada komen yang saya miss tadi. Otai Malaya, saya Ezek. Semalam bersama TNM dalam voice chat. Alright, terima kasih. Saya tertanya-tanya juga, Ezek tu siapa? Rupanya Otai Malaya kita rupanya. Okay, right. Muhammad Faizal Mustafa, salam tuan, selamat malam. Selamat malam. Ramai ke join live saya malam ni? Cuba anda komen sikit dekat ruang komen dan bantu saya untuk klik button share supaya lebih ramai lagi rakan-rakan kita dapat join sesi live pada malam ni. Okay, dan jarang saya live pada waktu malam. Okay, dan biasanya saya akan spend time dengan family saya. Kadang-kadang tidur awal, kadang-kadang tidur lambat. Okay, kadang-kadang saya study pada waktu malam dan jaranglah saya buat live pada waktu malam. Tapi malam ni saya rasa saya ada masa. Okay, saya nak live dan qada live. Boleh tak qada live? Okay, qada live yang minggu lepas yang saya tak buat banyak live. Okay, sebab saya ada banyak urusan. Okay, jadi sebab tu saya buat live pada malam ni lah. Okay, alright. Jadi terima kasih kepada anda yang sudi menonton secara live bersama dengan saya. Okay, alright. Siapa lagi yang komen ni saya nak baca. Razi Zura, Nur Azman, Rahim Hilmi Awang, sabar itu indah. Yes, betul. Dalam saham ni kena sabar. Kena banyak sabar. Okay, sebab tu orang yang melabur saham dan trade saham ni biasanya adalah seorang penyabar. Saya dan anda adalah orang yang penyabar. Sebab tu kita boleh jadi seorang pelabur dan trader saham. Orang yang tak boleh jadi pelabur dan trader saham, mungkin dia tak boleh nak sabar. Dia tak boleh nak bertahan dalam pasaran saham. Okay? Jadi kalau anda adalah seorang pelabur dan trader saham dan anda sustain dalam pasaran saham, maksudnya anda ada tahap kesabaran yang bagus dalam diri anda. Okay? Dan dalam hidup kita ni, kesabaran ni sangat-sangat penting. Okay? Banyak perkara kita terselamat daripada kecelakaan sekiranya kita banyak bersabar. Okay, jadi that's why kita kena latih diri kita untuk banyakkan lagi elemen sabar dalam diri kita. Okay, boleh ke boleh ni? Okay, right. Hari ni saya pakai baju polis. Saya nak jadi polis lah, nak tangkap orang. Okay, alright. Rahim Helmi, jawapan paling tepat ada pada trader sendiri dengan hasil kajian sendiri. Betul tu. Ya, berikan tepukan paling gemuruh kepada Tuan Rahim Helmi Awang. Jawapan yang tepat. Okay, jawapan tu sendiri kena jawab. Boleh beli ke tak boleh beli ke tak, nak top up ke, nak average down ke, kena jawab based on kajian. Kalau dah kaji, okay, boleh bagi pendapat sendiri lagi. Okay, so macam itulah saham. Okay, jadi kita memang, jawapan saya ni memang orang tak suka lah. Okay, orang nak jawapan. Apakah jawapan dia boleh average down ke tak? Saya kata kena kaji sendiri. Orang tak suka jawapan saya. Tapi itulah jawapan yang tulus ikhlas dari hati. Okay. Alright. Johar Sabiran, Ramin Rohaimi, Eli Haji Darus. Faham coach? Ada kat mana tu Puan Eli? Dah balik dari Terengganu ke? Alright. Mahadi Azman faham. Kir Indi, Amir Pezal faham. Norma Ziana Hazani faham. Oh, ramai yang faham. Kai Kai faham. Okey, Damia Halim, bolehkah kita buy dan sekaligus setting cut loss tuan?
boleh tak kita buy terus kita setting cut loss? Jawapannya tak boleh. Okay, dalam platform kita kena beli dulu, lepas tu baru kita setting cut loss. Okay, so dia step by step proses. Okay, bila saham tu dah masuk dalam portfolio kita, lepas tu baru kita setting stop sell limit untuk cut loss. Okay, alright. Otai Malaya, Tuan ada buat kelas IPO tak? Jawapannya tidak. Okay, right. Otai Malaya, sebab saya tidak fokus kepada IPO, saya tak berapa minat dengan IPO. Bukan kata IPO tak bagus. Cuma proses nak buat IPO tu saya tak berapa suka sangat. Saya tak berapa minat. Okay, saya suka beli saham yang dah ada dekat dalam pasaran saham Bursa Malaysia, yang saya dah buat screening counter, saya dah kaji fundamental dan technical dia, dan saya dah ada trading plan untuk beli saham tersebut. Okay, saya ada perancangan saya, sama ada saya nak beli saham tu untuk dividen ataupun untuk capital gain, saya jelas. Okay, jadi saya suka macam tu. IPO adalah sesuatu syarikat berhad yang baru masuk dalam Bursa Malaysia. Jadi dia tidak ada data fundamental database yang cukup untuk kita kaji trend prestasi perniagaan syarikat dia. Dan juga dia tidak ada data technical analysis. Maksudnya chart dia tu bermula pada hari dia listing dekat Bursa Malaysia, itulah candle pertama dia. Okay, hari pertama dia update, itulah candle pertama dia. Sebelum tu tidak ada candle. Jadi indikator kita seperti moving average, Bollinger Band, MACD tak dapat nak track saham tersebut nak ke atas ke bawah pada ketika dia baru listing Bursa Malaysia. Dia kena update a few candles, mungkin lepas beberapa bulan barulah dia akan nampak trend, dan kat situlah kita boleh baca trend seperti yang kita belajar dalam Premier Saham Mastery 2.0. Okay, so at the moment saya tak berapa minat sangat dengan IPO. Of course ada IPO yang perform, yang ketika first day listing dia naik dan memberikan keuntungan. Tetapi saya nak anda faham, dalam pelaburan ni, dalam trade saham, dalam apa-apa pelaburan yang kita buat, dia bukan soal mengejar keuntungan semata-mata. Kita nak buat pelaburan ni yang sesuai dengan diri kita, yang kita enjoy melabur, alright, dan kita kena buat ikut capacity masing-masing. Kita jangan ikut-ikut orang, kita jangan nak kejar, oh orang cakap IPO untung, kita pun nak pergi buat IPO, tetapi dia tak sesuai dengan kita. Kalau dia sesuai tak apalah. Kalau ada sesuai dengan anda buat IPO, teruskanlah buat kalau anda suka. Ada orang memang suka IPO, dia memang kaki IPO. So setiap kali IPO listing dia akan queue untuk beli, dia akan submit untuk beli IPO. Dia minat IPO. Baguslah kalau dia minat dan dia dapat manfaat daripada pembelian IPO dia, baguslah untuk dia. Tapi saya tak berapa minat. Jadi adakah saya buat kelas untuk IPO? Jawapannya saya tak buat. Okay, sebab dalam kelas saya akan ajar benda yang saya buat. Okay, saya tak ajar benda yang saya tak buat, benda yang saya tak tahu, saya tak faham, saya tak ajar. Contoh, ada orang tanya saya, ada buat kelas Elliott Wave tak? Ada buat kelas Wyckoff ke, Wyckoff ke apa tak? Wyckoff. Saya tak. Okay, sebab saya tak menggunakan sistem-sistem kajian saham tersebut. Kajian saham saya seperti apa yang saya ajar dalam kelas saya. Okay, fundamental analysis, cara baca quarter report, cara baca dividen. Okay, itu adalah cara dividen reading saya, fundamental reading saya. Dan technical analysis, saya menggunakan teknik permulaan uptrend. Okay, saya gunakan teknik ZAG untuk cari counter-counter yang baru nak start nak naik. Okay, dan kadang-kadang saya guna teknik kajian saham lain seperti guna trend line. Okay, tengok situasi. Ada situasi yang sesuai guna indikator, ada situasi sesuai guna trend line. Okay, ada situasi kita buat kajian bullish divergence. Contohnya untuk saham warrant, counter warrant, kita pakai bullish divergence. Okay, jadi saya menggunakan sistem kajian saham yang saya biasa, yang saya dah pernah dapat result, saya tahu macam mana nak trade menggunakan sistem tersebut. Okay, dalam saham kita tak gunakan semua teknik. Okay, bukan semua benda kita kena belajar. Sebab ada kelas saham dekat luar sana, dia ajar semua benda. Dia ajar semua benda sampai sesak kepala nak fahamkan. Last kali kita tanya-tanya nak pakai yang mana. So ada kelas saham macam tu yang dia ajar semua benda. Last kali anda pandai-pandailah fikir yang mana anda nak pakai kan. Saya tak. Cara penyampaian saya ajar apa yang saya buat, apa yang dah terbukti menghasilkan result dan orang boleh follow, boleh faham. Itu yang saya fokuskan lah. Okay, so that's the way lah. Panjang pula saya punya jawapan ya. Alright, Faiz Syarian, ramai yang terpaksa average down sebab tak cut loss masa saham mula turun. Yes, ada juga orang yang terpaksa average down sebab dia tak cut loss. Jadi itulah keadaan yang boleh berlaku apabila kita tidak follow trading plan.
Kalau kita follow trading plan, sepatutnya kita akan cut loss sebelum kerugian tu melebar ke bawah. Okay, sebelum kerugian tu jadi lagi banyak, kita dah cut loss. Tetapi ada orang, dia tak disiplin dalam follow trading plan. Jadi bila saham tu dah kena cut loss price, dia tak jual, dia berharap saham tu akan naik dan bounce balik semula. Tapi semakin lama dia tunggu, semakin ke bawah, ke bawah, ke bawah. Dan overall market pula bearish. Jadi apa yang terjadi, dia punya kerugian dia semakin bertambah, dah melebihi lebih 10%. So situasi tu boleh berlaku. So apa nak buat? Pandai-pandai masing-masing lah. Sebab sepatutnya jual ketika cut loss price kita. Tetapi bila dah tak ikut trading plan, ada pilihan. Of course ada pilihan, sama ada kita clear position kat bawah ataupun kita average down. Tapi ingat pesanan saya, tak kisahlah apa sahaja keputusan yang anda buat, risiko tetap ada dan kita kena bersedia untuk ambil risiko tersebut. Okay, so tak ada jalan yang paling tepat dalam saham ni. Dalam saham tak ada jawapan paling tepat. Dan ada soalan yang saya terima dekat dalam Facebook page Nizam Malik ni. Tuan Nizam, saya nak tanya macam mana kita nak pilih saham yang terbaik untuk kita beli. Jawapan saya adalah tak ada saham yang terbaik untuk kita beli. Tak ada. Okay, semua saham ada peluang tersendiri dan ada risiko yang tersendiri. Okay, jadi setiap kali kita beli apa-apa saham, kita berpeluang untuk buat profit dan juga kita berisiko mengalami kerugian. Jadi itu benda yang mesti boleh berlaku dalam mana-mana jual beli saham kita. Jadi jangan sibuk nak cari counter terbaik. Jangan sibuk nak cari teknik terbaik. Okay, tak perlu sibuk nak belajar teknik paling power. Tak ada teknik paling power. Nak cari counter paling power. Tak ada counter paling power. Okay, kita hanya tahu counter tu power naik lepas dia dah naik. So sekarang kita game plan kita bukan nak cari counter yang dah naik. Kita nak cari counter yang belum naik dan insya-Allah akan berpotensi bergerak naik. Jadi kita terpaksa buat satu keputusan. Kita mengambil risiko. Kita boleh profit dan kita juga boleh loss. So itulah resminya saham. Kalau nak buat saham, kena buat dengan ikut cara dia. Okay, dan ada benda yang kita nak buat ikut cara kita tak boleh. Kita nak cari counter yang pasti naik. Memang tak ada lah. Memang tak tahulah. Okay, kita bukan tahu benda yang akan berlaku kan. Okay, jadi that's why jangan cuba untuk predict the market. Jangan predict masa depan. Kita tak perlu meramal-ramal masa depan. Kita bukan Tok Bomo. Kita hanyalah orang biasa, pelabur dan trader saham yang berusaha mencari pendapatan, mencari keuntungan dalam jual beli saham kita. Okay, dan at the end of the day, okay, semuanya soal rezeki. Kalau kita dapat beli saham yang betul, okay, dengan harga yang betul, kita dapat profit. Okay, silap hari bulan kita beli counter yang bagus, tapi dia turun juga, kita kena cut loss, kita mengalami kerugian, kita cut loss. Kita kena terima dengan hati terbuka. Okay, so saham ni dia bukan bila kita belajar kita pasti untung. Tidak ada macam tu. So bila kita belajar, kita tahu kita boleh untung, kita juga boleh rugi. Cuma rugi tu kita nak kawal dan kita nak hadkan kerugian tersebut. Jangan rugi tu besar, loss besar tapi profit kecil. Tak nak macam tu. Kita nak profit kita besar, okay, tetapi loss kita tu terkawal. Okay, kecil dalam satu amount yang baguslah, macam tu. Okay, faham ke faham ni? Siapa yang faham saya explain ni? Kalau faham, komen faham. Mel is watching, Raden Lokman, Runia Nunex, Kai, Sunviews, tahniah siapa-siapa yang berjaya. Adi Siu, Muhammad Nata Omar is watching. Okay, alright. Ali Haji Darus, Alhamdulillah, Kat Bangi dah coach. Sama-sama tonton coach dengan suami ni. Okay, right. Terima kasih kerana menonton secara live. Okay, kepada student-student saya yang menonton secara live, kepada followers baru. Okay, so terima kasih kerana menonton secara live. Okay, so kalau boleh bantu saya untuk klik button like, klik button share, bagi ramai sikit yang menonton, baru meriah sikit live kita kan. Macam tu. Okay, alright. Tuan Syed Idrus Al-Sagaf pun ada. Assalamualaikum TNM dan semua. Waalaikumsalam warahmatullahi. Latif Mal, Rina Amin, Saiful Zaid, Amir Pezal, tuan suka indikator Bollinger Band, boleh jelaskan kenapa? Yes, antara indikator yang saya suka adalah indikator Bollinger Band sebab dia membantu saya nampak apakah situasi pergerakan harga saham tersebut. Kalau sesuatu saham tu berada di ruangan upper Bollinger Band, maksudnya dia berpotensi untuk pergi ke atas. Kalau saham tu berada dekat lower Bollinger Band, maksudnya dia sedang
bergerak turun ke bawah. Okay, dan dia berada dalam paras harga yang murah. Jadi dengan melihat Bollinger Band, saya tahu saham ni murah ke, mahal ke, boleh beli ke, tak boleh beli ke, patut beli ke, tak payah beli ke. Dia menjawab persoalan-persoalan ni. Okay, sebab dia sangat clear dia punya mapping pergerakan harga saham tersebut. Okay, so sebab tu saya suka Bollinger Bands. Okay. Muhammad Nazri is watching. Muhammad Nazri, Assalam Coach. Selamat terbaik pencerahan ilmu saham. Right, Alhamdulillah. Aisyah Laji, Rahmat Putri Nur Azwin. Okay, right. Putri Nur Azwin salah seorang student saya. Okay, sempat kita jumpa masa Saham Masri buka booth di Pesada Convention Center 2 minggu lepas. 2 minggu lepas, yes. Kita buat di Pesada Convention Center. Okay, dapatlah berjumpa dengan student-student saya. Okay, alright, Alhamdulillah. Alright, Rahim Helmi Awang, tiada saham terbaik, cuma ada saham berpotensi. Betul tu. Rahim Helmi Awang ni saya rasa dia betul-betul faham apa yang saya cakap, sebab dia tulis ayat tu walaupun satu ayat je tapi dia tepat. Tepat dan precise. Memang terbaik. So dalam saham ni bila kita faham fundamental dia ataupun prinsipal tentang saham ni, kita akan bercakap ayat kita tu tepat, betul tepat kena. Okay? So that's why kita kena faham prinsipal, asas tentang saham, kenapa kita buat saham, apakah itu saham. Kita kena faham betul-betul sebelum kita nak menceburkan diri dalam dunia saham. Okay? Otai Malaya, yang penting kita pegang pada trading plan, baru trade dengan tenang. Betul tu. Ada trading plan, baru kita tahu macam mana nak bertindak. Okay, jadi masalah ramai orang adalah dia main beli je saham tanpa trading plan. Dia tak ada perancangan nak beli kat mana, nak jual kat mana, nak cut loss kat mana, berapa persen cut loss, dia tak tahu. Okay, so that's why bila anda join Premier Saham Mastery 2.0, saya tunjukkan trading plan sistem saya, macam mana saya buat kajian saham step by step. So anda just follow je ikut sistem tersebut. Dan nanti bila anda dah start buat, nanti anda akan boleh modify ikut keselesaan anda. Yang penting anda dapat panduan asas, panduan awal macam mana nak buat kajian saham. Okay, alright. Wahyu Hidayat faham, Eli Haji Darus faham, Lina Abdul Talib faham. Alright, ramai yang faham. Okay, Syed Idrus Al-Sagaf, disiplin dalam saham sangat penting. Betul tu. Okay. Alright, Cik Kamil is watching. Tunku Iskandar, Tunku Yahya is watching. Alright, terima kasih kerana menonton secara live. Okay, alright. So, ada apa-apa soalan lagi tak? Saya memang live malam ni memang nak jawab soalan sebenarnya. Cuba tanya soalan yang mencabar sikit lah. Soalan simple-simple yang biasa saya dah jawab. Asyik ulang soalan sama, bosan juga kan? Cuba tanya soalan yang mencabar sikit. Ada tak soalan mencabar? Okay, right. Okay, ramai yang faham Johar Sabiran, faham tuan. Wan Junainah, Wan Ali, faham tuan. Okay, alright. Dan dalam saham ni biasalah memang ada masanya kita untung, ada masanya kita rugi. Sebab tu kita kena maintain motivation kita dalam saham. Okay, motivation ni penting tak? Jawapannya penting. Okay, sebab bila kita mengalami kerugian, kita akan mood down. Okay, kita akan rasa macam kalah dalam trade tersebut. Okay, kita rasa malu sebab kita loss. Okay, kita rasa tak best kan bila loss kan. Jadi that's why emosi kita akan terjejas dalam kita buat saham ni. Sebab itulah kita kena sentiasa positif, kita kena sentiasa optimis, kita kena berada dalam circle yang betul bila kita nak buat saham. Okay, bila kita berada dalam circle yang salah, okay, orang yang sentiasa negatif, orang yang condemn tentang saham, lama-lama kita punya motivation kita akan lari, fokus kita akan lari. Okay, jadi that's why sangat penting untuk anda berada dalam circle positif tentang saham. Okay, so dekat Nizam Malik page ni kita memang sentiasa positif tentang saham. Saham naik ke, saham turun ke, kita positif sebab kita faham saham tu apa. Saham tu apa kawan-kawan? Saham tu adalah perniagaan. Okay, so bila kita beli saham, kita memiliki saham ataupun kita memiliki pemilikan perniagaan syarikat, sesuatu syarikat berstatus berhad yang tersenarai dalam Bursa Malaysia. Okay, jadi kita faham asas saham,
Okay, jadi kita bukan sekadar beli saham ni tengok harga saham turun naik. Okay, kita melabur dan trade saham ni dengan mengetahui potensi dan kita tahu sebab apa kita beli sesuatu saham. Sama ada untuk dividen ke untuk capital gain. Okay. Alright. So, Lina Abdul Talib, tuan, macam mana nak gunakan market depth? Okay, macam mana nak gunakan market depth? Okay, so saya nak cerita sikit pasal market depth. Okay, boleh ke saya cerita? Okay, boleh ke saya tunjukkan market depth? Okay, so kita nak cerita tentang market depth. Okay, market depth. Okay, market depth ni apa? So, market depth ni adalah, okay, dia macam ni. Dekat dalam akaun CDS kita, okay, dia ada macam ni. Lebih kurang lah saya lukis sekejap Dah terpanjang lebih sikit pula. Tak apalah, lebih kurang Lebih kurang. Alamak, dah tak boleh nak adjust lah. Okay, right. Tak apalah, lebih kurang Okay, right. So, ini adalah paparan yang kita boleh nampak dekat market depth. Market depth nak tengok kat mana? Biasa kita tengok dekat dalam akaun CDS M Plus online kita. Cuba anda login dekat akaun CDS M Plus online anda. Okay. So, ada satu ruangan kalau anda search mana-mana kaunter saham. Okay, dia akan keluar market depth tu. Pergi dekat search mana-mana kaunter. Search mana-mana kaunter saham. Okay, contohlah mana-mana kaunter saham kan. Okay. Okay, so dia ada 4 tau. Market depth ni dekat sini adalah, okay, kat sini adalah buyer, B quantity, BQ lah. Okay, buyer quantity. Dekat sini dia tunjukkan buyer quantity. Okay, kat sini adalah buyer price. Okay, buyer price. Okay, dekat sini adalah seller price. Okay, SP adalah seller price. Okay, dan dekat sini adalah seller quantity. Seller quantity. Nampak ke tak? Okay, alright. So, dekat sini dia ada beberapa layer. Dia ada 1 layer, 2 layer. Ni market depth. Okay, alright. Dan seterusnya sampai ke bawah ni lah. Okay. So, contohlah kita tengok satu contoh. Okay, contoh kat sini 0.540. 0.540. Nampak ke tak anda semua ni dekat Facebook ni, nampak tak? Okay. Sekejap, saya nak check sekejap. Anda nampak tak? Saya lukis ni. Kalau nampak, komen nampak. Okay. Alright. Dan contoh dekat sini adalah 0.545. Contoh. 545. Okay, kat sini pula 0.535. Gitu. Okay, dan kat sini adalah 0.550. Betul tak? Macam tu. Okay, so dekat sini pula buyer quantity ni dia tunjukkan contoh 1.913 contoh. Okay, kat sini pula dia tunjukkan 734 contoh buyer quantity. Okay, so kat sini pula 2583. Ni contoh contoh sahaja, contoh. Okay, mana-mana kaunter anda tengok pun nanti sama je. Okay, 1187. Okay, alright. So ni contoh dah, saya tunjukkan 2 layer. Okay, alright. Jadi market depth ni dia menunjukkan orang beratur nak beli ataupun nak jual sesuatu saham. Okay, so bila kita tengok contoh ni, okay, so buyer, contohlah sekarang harga last price dekat atas ni last price. Last price adalah RM 0.540. Contoh. Contoh harga 0.540. Okay, so sekarang ni buyer beratur nak beli saham ni pada harga 54 sen. Okay, seller pula dia beratur nak jual saham ni pada harga 0.545. Okay, so buyer nak beli murah, of course buyer nak beli murah.
seller nak jual mahal. Jadi perbezaan dia adalah setengah sen. 0.540 dan 0.545. Boleh nampak? Kalau nampak, komen nampak? Okey ke semua? Nampak kan? Okey, alright, bagus. Okay, alright. So, buyer quantity pula adalah jumlah unit saham ataupun lot, okay, saham yang dia beratur untuk beli saham ni pada harga 54 sen. Maksudnya kat sini, kalau dia tulis 1913, anda kena tambah kosong-kosong lagi. Dia ada lot, satu lot bersamaan dengan 100 unit. Jadi anda tambah kosong-kosong lagi, dia akan jadi berapa jadi 19,000, betul tak? Dia akan jadi 19,000. Sekejap, salah ni. Saya ni congak-congak lemah sikit. Okay. So 1913 darabkan dengan 100. Dia jadi 191,300 unit. Macam tu. Dia ada tambah kosong-kosong kat belakang. Okay, jadi itu kiraan dalam unit. Jadi ada 191,000 unit ni. Orang beratur nak beli saham ni pada harga 54 sen. Okay, manakala ada 258,300 unit, seller tengah beratur nak jual saham ni pada harga 54 sen setengah. Okay, so dia macam beratur. Orang beratur nak beli saham, orang beratur nak jual saham. Yang beratur nak jual ni maksudnya dia dah belilah saham ni, lepas tu dia nak jual. Orang yang nak beli ni maksudnya dia belum pernah beli lagi, ataupun dia dah beli tapi dia nak beli lagi. Okay, so dia beratur untuk beli pada harga 54 sen. So, bila sekarang, harga sekarang berada di last price 54 sen ni kat sini, bermaksud, okay, saham sekarang dekat sini 54 sen. Ada orang, ada seller menjual pada harga 54 sen, ada buyer dapat beli pada harga 54 sen, menyebabkan sekarang harga dia adalah 54 sen. Okay, jadi kalau bayangkan anda nak beli saham ni, okay, bayangkan anda sekarang adalah buyer yang nak beli saham ni. Sekarang anda nak beli dan anda nak beli saham ni pada harga 54 sen. So kalau anda nak beli saham ni pada harga 54 sen dan ada 1913 lot ni yang tengah beratur nak beli pada harga 54 sen, anda pula baru datang terkedik-kedik nak queue buy beli pada harga 54 sen, maka queue buy anda tu di belakang 1913 unit ni, 13 lot ni. Anda berada di kat belakang orang. So dekat depan anda, anda bayangkan, anda nak beli pada harga 54 sen, anda kena queue lah beratur, tunggu. Anda kena tunggu yang 1913 lot depan anda tu berjaya beli, barulah anda dapat beli saham pada harga 54 sen. Itu pun kalau seller jual lah pada harga 54 sen. Faham tak ni? Okay? So, beli saham ni macam kita beratur. Kita beratur nak beli. Sebab tu ada orang tanya, saya beratur lama-lama kenapa tak dapat ni? Sebab anda tengah beratur kat belakang orang ni lah, ada beratus ribu orang tengah nak beli saham ni. Faham tak ni? Okay, jadi that's why kalau nak cepat macam mana? Anda potong queue, anda bukan beli pada harga 54 sen, tapi anda beli pada harga 54 sen setengah. Anda terus potong queue, beli dekat harga yang lagi mahal, terus ambil pada seller yang nak jual pada harga 54 sen setengah, dan last price ni akan jadi 0.545 kalau anda beli terus pada harga seller. Okay, so jawapan soalan dia pula adalah, so saya nak beli terus ke pada harga 54 sen setengah? Jawapannya balik semula kepada your trading plan. Sebab trading plan akan memberi jawapan harga saham tersebut anda nak beli pada harga berapa. Kalau anda nak beli pada harga 54 sen, anda kena queue. Tapi kalau anda beli pada harga 54 sen setengah, anda kena kira balik berapa cut loss percentage anda supaya anda tahu risiko yang anda ambil bila anda pegang ataupun beli pada harga 54 sen setengah ni. Okay. So this is kita sebut market depth. Market depth ni sentiasa berubah-ubah mengikut jual beli saham lah. Kalau saham tu aktif, dia akan berubah cepat lah ni. Ada orang beli, ada orang jual, ada orang beli, ada orang jual, kejap naik, kejap turun. Dia akan berubah dengan cepat. Kalau tak ada orang beli, tak ada orang jual saham tersebut, maksudnya counter tu tidak aktif, dia statik je lah. Tak bergerak pun. Tengok tunggu tak bergerak pun. Tak ada orang beli, tak ada orang jual, semua beratur je. Beratur berkeras. Tak nak buat apa-apa. Tak nak beli pada harga lebih tinggi. Seller pun tak nak jual pada harga lagi rendah. So dia tak bergerak lah. Harga saham stay je lah kat harga dia sekarang. Faham tak ni? Okay. So ini adalah market depth. Bukalah apa sahaja kaunter saham, anda akan nampak market depth.
dia membantu kita untuk Q buy, nak beli pada harga berapa, dia membantu kita untuk Q sell, nak jual pada harga berapa. Dia membantu juga kita untuk monitoring harga saham ni nak naik ke nak turun based on jual beli saham semasa. Maksudnya kan, katakanlah katakan seller dia pergi jual semua pada harga 54 sen, habis 1913 lot ni habis terjual, maka dia akan pergi ke next price pada harga 53 sen setengah. So, kalau ada seller pergi jual juga dekat 53 sen setengah, last price akan jadi 0.535. Begitu juga kalau ada buyer yang demand beli saham ni pada harga lagi tinggi dan habiskan pada Q ni, okay, maksudnya selling Q ni habis, seller Q quantity ni habis dan dia pergi beli dekat harga 55 sen, maka last price ni akan naik. So sebab tu harga saham turun dan naik ni bergantung kepada jual beli saham setiap masa lah ketika pasaran saham berlangsung. Faham ke faham ni? Kalau faham, cuba komen faham. Jarang saya cerita pasal market depth dekat dalam Facebook Live. Okay, khas untuk anda yang tanya soalan ni lah. Okay, boleh? Kalau faham, komen faham. Kalau tak faham, komen tak faham. Kalau sangat faham, ucaplah terima kasih. Gitu, okay? Alright, boleh ke? Macam dah tak ada orang je ni. Macam saya cakap seorang-seorang je, semua dah tidur ya? Okay, alright. Boleh ya semua malam ni kita santai-santai lah borak-borak santai. Okay, dan saya jarang live malam. Okay, dan saya tak live selalu pada waktu malam. Jadi malam ni je saya live. Okay, so next day kalau saya live, mungkin saya akan live pada pukul 12 tengah hari. Di office Wealth Academy lah. Okay. Alright. Lina Abdul Talib, thank you tuan. Eli Haji Darus, faham dan jelas. Saya baru dapat view 5 market depth. Yes. Ada orang market depth dia 3. Ada 3 layer. Okay, ada 3 layer. Macam mana? Okay. Dia ada 3 layer. Ada orang dia ada 5 layer. Dia boleh request dengan M+ Online ataupun syarikat broker anda untuk bagi berapa layer. So berapa layer anda boleh tengok, anda boleh tengok. Biasanya paling banyak 5 lah. 5 layer lah. Saya ada berapa layer? Saya ada 3 je. Tak adalah kita nak tengok semua sampai bawah ni. Semua yang beratur jauh-jauh ni tak tengok lah kita. Okay? Kita fokus biasanya 2 layer yang utama. Okay? Ataupun 3 layer lah. Kalau saham tu terlalu aktif turun dan naik, kita tengok sampai 3 layer. Tapi boleh tak saya nak ada 5 layer? Boleh, suka hatilah. Suka hatilah, tak menjejaskan apa-apa pun. Okay, right? Faham ni? Okay, right. Johar Sabiran, terima kasih Tian M, pencerahan yang terbaik. Safi Syahadan is watching, Ali Basri is watching. Okay, selamat malam kepada anda yang baru join. Terima kasih kerana menonton secara live. Anda bersama dengan saya Nizam Malik, yang comel lote ni. Okay, right. Kita borak-borak saham malam ni, okay. Alright, Otai Malaya. Tuan, macam mana nak tentukan target price? Bila dapat tahu target price, kita akan hold counter tersebut. Okay, dalam Premier Saham Mastery 2.0, kita belajar tentang Bollinger Bands. Bollinger Bands, kita nak jual saham apabila harga naik melepasi upper band. So, harga dekat upper band tu adalah harga kita nak jual. Mana-mana harga di luar atas upper band tu, maksudnya dia adalah ruangan sell. Jadi, sebagai orang yang baru belajar teknik Z, okay, yang baru beli saham, betul dah beli dalam ruangan upper Bollinger Band dan dia nampak harga saham naik, then you jual je, take profit untuk biasakan beli dan jual saham dengan cara yang betul. So, buatlah sampai anda yakin, sampai anda faham, sampai anda confident dengan teknik Z ni. Nanti sampai satu masa, anda akan belajar untuk hold pula for bigger profit. So macam mana kita nak hold for bigger profit? Kita tengoklah tadi market depth, tengok buyer quantity, seller quantity. Kalau buyer masih ramai, kita boleh hold. Kalau seller dah ramai, petanda kita kena jual. Okay, semua ni benda-benda yang kita boleh start explore bila kita dah start ada banyak pengalaman dalam jual beli saham. Okay, so saya hanya cadangkan untuk anda buat hold for bigger profit kalau anda dah biasa beli dekat dalam ruangan upper Bollinger Band dan jual dekat luar upper Bollinger Band. Anda biasa buat benda ni, dah yakin dan confident, anda nak scale untuk bigger profit. So buat ni secara step by step. Jangan terus sibuk nak hold for bigger profit. Sebab bila kita hold for bigger profit, sebenarnya kita mengambil risiko yang lebih besar.
Di mana saham yang naik, dia boleh sharp drop dan kita kehilangan profit kita. Sebab itulah saya nak anda biasa take profit dulu, okay, supaya kalaulah bila dalam masa anda hold tu dia drop dan anda kehilangan potensi profit anda, maka anda sekurang-kurangnya emosi akan lebih terkawal. Okay, sebab anda dah biasa buat trade dan anda biasa buat profit. Okay, so that's why dalam saham ni dia macam satu step by step macam mana kita nak grow, improve trade saham kita. Okay, dan bila kita dah mahir banyak perkara yang basic dalam saham ni, kita akan lebih yakin dalam tindakan-tindakan kita lah. Okay, so macam tu. Okay, alright. Wahyu Hidayat, apa beza MACD dan moving average double untuk kenal pasti kenaikan? Okay, beza MACD dan juga moving average. Moving average dia berada dekat candle. Okay, dia berada pada candle. MACD dia dekat bawah. Jadi itu perbezaan yang utamalah pada pendapat saya. Okay, perbezaan dia. Tapi persamaan dia sebenarnya confirmation untuk permulaan uptrend. So beza kadang-kadang moving average dia buy signal dulu. MACD belum buy signal, belum super buy signal. Kadang-kadang MACD dah super buy signal, moving average tertinggal lambat sikit. Jadi dia macam complement each other. Okay, indikator yang akan support each other untuk kita menentukan permulaan uptrend. Kalau kita tengok moving average sahaja macam tak lengkap. Kalau kita guna MACD sahaja walaupun dia very powerful, tapi macam tak lengkap juga kalau kita tak pairkan dengan moving average. So kalau tanya saya, kita pakailah dua-dua indikator ni untuk membantu kita mencari setup permulaan uptrend dan kita padukan dengan Bollinger Bands supaya kita nampak struktur pergerakan harga saham dan kita nampak struktur trading plan kita, di mana entry price kita, di mana support price kita, di mana cut loss price kita, di mana cut loss percentage kita, berapa cut loss percentage kita, semuanya clear apabila kita menggunakan ketiga-tiga indikator ini. Okay, alright. So far okay ke jawapan saya? Kalau okay, komen okay sikit. Alright. Nurmaziana Hazani, boleh faham, thank you. Kai, terima kasih TNM. Alright, terima kasih. Ali Basri, salam Tuan Nizam, selamat malam, selamat malam. Syakroni Yusof, Rosli Maisa, Tengku Azman, Nordin Mat is watching. Wahyu Hidayat, terima kasih Tuan Nizam, malam ni dapat ilmu yang dikongsikan. Okey, faham. Ili Haji Darus, okey, jelas. Rahim Helmi Awang, okey, right, terbaik. Okey, alright, jadi itulah dia sedikit sebanyak perkongsian saya pada malam ni. Kita dah berlangsung live lebih kurang 49 minit. Okey, right. Sekejap kan. Cakap borak-borak tiba-tiba nak dekat sejam dah saya live. Saya buat personal coaching pun 30 minit je tau. Anda live dengan saya borak-borak tiba-tiba dah dekat sejam. Okay, so begitulah masa mencemburui kita. Okay, dan that's why. Okay, terima kasih kepada anda yang meluangkan masa untuk menonton secara live. Terima kasih kepada anda yang menonton secara ulang tayang, yang dengar banyak kali. Okay, saya harap anda mendapat manfaat sedikit perkongsian saya. Okay, dan insyaAllah okay, ada kelapangan nanti saya akan go live lagi bersama dengan anda. Okay, so saya rasa itu sahaja untuk malam ni. Okay, so jangan lupa untuk follow saya di Facebook page Nizam Malik, follow saya di TikTok page Tuan Nizam Malik, follow saya di YouTube channel Saham Mastery, follow saya di Instagram Tuan Nizam Malik. Okay, dan anda boleh post komen, berinteraksi dengan saya dekat dalam page. Okay, dan semoga perkongsian-perkongsian saya, posting-posting saya memberi manfaat kepada anda semua. Okay, so kalau anda suka dengan apa yang saya sampaikan, bantu saya untuk klik button share. Alright, dan insyaAllah pada 22 Oktober 2022, hari Sabtu ni kita ada program Newbie Saham Mastery Online. Kepada anda yang baru nak belajar saham, baru nak kenal saham, okay, belum ada akaun CDS, tak tahu macam nak bermula dalam saham, anda boleh join sesi tersebut. Dia macam sesi taklimat supaya anda nampak hala tuju anda dalam saham. So anda boleh layari sahammastery.my. Saya ulangi, sahammastery.my, okay, untuk mendaftar dan join our session pada hari Sabtu ni. Okay, alright, so pendaftaran tersebut adalah percuma. Okay, sesi Newbie Saham Mastery Online bernilai RM297. Anda boleh daftar secara percuma kalau anda daftar awal. Okay, so saya harap saya dapat berjumpa dengan anda dalam Newbie Saham Mastery Online. Kepada anda, student-student saya yang dah belajar, dah join Newbie Saham Mastery Online, mungkin anda dah tak perlulah join Newbie Saham Mastery Online, tapi anda boleh invite rakan-rakan anda, bagi peluang pada kawan-kawan
rakan-rakan sekerja, keluarga, anak-anak dan sebagainya yang nak belajar saham, anda boleh sharekan link sahammastery.my, search untuk mereka sahammastery.my, sharekan link tersebut supaya mereka boleh mendaftar untuk join newbie Saham Mastery online. Okay, so saya rasa itu sahaja. So kita jumpa lagi dalam sesi live yang seterusnya. Take care semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam hormat. Saya Nizam Malik dari Saham Mastery. You are TNM, you are the next millionaire. Take care dan bye bye.